Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak teruskan kepada topik ketiga iaitu kaedah binaan kadar. Okey, kita tengok takrifan kaedah binaan kadar. Apakah yang dimaksudkan dengan takrifan kaedah binaan kadar? Okey, apa maksud dia? Dia merupakan satu proses anggaran kos yang dibuat semasa proses mereka bentuk bangunan. So, first kali proses yang kita buat, masa proses kita design, kita akan buat anggaran kos. Setiap bangunan yang dibina akan memberi kesan kepada kos. Makin susah bentuk ataupun makin susah, makin complicated bangunan tu tadi, so kos pun akan meningkat. Okey, dasar-dasar kadar bina harga. Ada berapa dasar? Ada berapa kos? Okey, masa kita nak buat anggaran kos, ada 4 kos yang selalu kita guna. Yang pertama adalah bahan, yang kedua buruh, ketiga loji dan kelengkapan, dan juga yang keempat adalah keuntungan dan juga overhead. Masa kita buat anggaran kos, tak semestinya keempat-empat ni kita kena ambil kira, tak. Dia ikut kepada item kerja yang kita buat. Mungkin ada certain part kita hanya pakai bahan dan buruh. Loji dan kelengkapan kita tak pakai. Mungkin ada setengah bahagian kita pakai buruh dan loji. Bahan kita tak guna pakai. Kita tengok kepada item-item kerja yang kita buat. Okay, so kita tengok satu persatu. Kos bahan. Apakah yang dimaksudkan dengan kos bahan? Okay, kos bahan ni dia merupakan kos utama. Dia kos utama dalam proses penyediaan kadar harga bagi sesuatu tender. Anggaran kos bahan bagi sesuatu projek pembinaan adalah dalam lingkungan 40 hingga 60% daripada jumlah keseluruhan harga tender dan juga kontrak. Okey, maksudnya dekat sini, kalau kata harga tender tu tadi adalah RM100,000. So, daripada RM100,000, RM40,000 hingga RM60,000 itu tadi adalah daripada kos bahan. Sebab kos bahan ni tadi dia merupakan kos utama. Dia adalah main cost, kos utama. Okey, apa faktor yang kita kena tengok dalam menentukan kos bahan? Okey, ada 4 faktor. Yang pertama adalah harga asal bahan. Yang kedua, kos pengangkutan ke tapak bina. Yang ketiga, kos penyimpanan. Dan yang keempat adalah pembaziran dan kerosakan. So, keempat-empat kos ni tadi kita kena ambil kira masa kita nak menentukan harga bahan. Okey, seterusnya kita tengok kos buruh. Okey, buruh ni siapa? Buruh ni dia merupakan tulang belakang dalam memastikan kelancaran bagi sesuatu projek pembinaan mengikut perancangan yang telah dibuat. Okey, buruh ni ada 4 jenis. Yang pertama, tukang. Yang kedua, buruh separuh mahir. Yang ketiga, buruh kasar. Yang keempat, kepala ataupun ketua kepada pekerja dekat tapak bina. So, ada 4 jenis buruh. Okey, kita tengok pula tadi tu adalah apa itu buruh. So, sekarang kita tengok pula kos buruh. Apakah yang dimaksudkan dengan kos buruh? Okay, kos buruh ni dia adalah bayaran atau gaji pekerja mengikut kepakaran, pengalaman dan kemahiran setelah pekerja berjaya menyiapkan kerja pembinaan. Ni dia lebih kepada dia punya bayaran ataupun gaji dia lah, ikut dia punya kepakaran. Okey, dalam kos buruh ni juga ada satu benda yang awak perlu tahu. Ada satu perkara yang awak perlu tahu, iaitu angkatan buruh. Okay, angkatan buruh ni apa? Angkatan buruh ni adalah purata masa yang diambil oleh seseorang pekerja menyiapkan sesuatu kerja sehingga siap. Okey, dia ni dia ikut pada masa, purata masa yang diambil berdasarkan dia punya keupayaan pekerja. Contoh katalah abu boleh siapkan kerja mengikat bata dalam tempoh setengah jam. So, dia punya kemampuan adalah 0.5 jam per meter persegi. Macam tu. So, dia punya jam per meter persegi tu adalah dia punya unit yang kita guna pakai. Okey, seterusnya kita tengok kepada kos loji dan kelengkapan. Okey, loji dan kelengkapan ni memang macam kat gambar tapi ni lah, memang selalu kita nampak dalam construction site ataupun dekat tapak bina. Memang selalu kita nampak. Sebab apa? Sebab kita tak nafikan kita punya keupayaan tenaga manusia kan, tenaga buruh
tak mampu untuk kita nak menyiapkan satu-satu pembinaan. Kalau kita nak pakai tenaga kita sendiri sekalipun, tempoh pelaksanaan ataupun tempoh pembinaan akan menjadi lagi panjang, sebab kita perlukan logi dan kelengkapan ni untuk kita nak tampung kita punya ketidakmampuan kita tadi, nak melancarkan kita punya proses penyiapan. Okey, ada beberapa jenis logi. Ada 2 jenis logi. Yang pertama adalah logi tidak berjentera. Yang kedua adalah logi berjentera. Okey, setiap jentera yang diguna pakai di tapak bina akan dianalisa kosnya. Sama ada sewa ataupun kita beli. Katakanlah kita sewa, kita kena ambil kira kos sewa. Kalau kita beli, kita kena ambil kira kos-kos yang terlibat kalau kita beli. Contoh, kos susut nilai, kos penyelenggaraan, maintenance dia kan, kos pengangkutan, kos pengenalan jentera ataupun operator ataupun driver yang nak mengendalikan kita punya jentera. So, keempat-empat ni tadi kita kena ambil kira sekiranya jentera tu tadi kita beli. Okey, seterusnya keempat, kita tengok kadar keuntungan dan kos pengurusan. Okey, kadar keuntungan ni tadi, apa yang dimaksudkan kadar keuntungan? Okey, kadar keuntungan ni tadi merupakan satu elemen yang paling penting bagi semua pihak yang menjalankan perniagaan, sama juga seperti pihak kontraktor. Setiap kontraktor berbeza dalam menentukan kadar keuntungan dan juga kos pengurusan, ataupun nama lain kita panggil sebagai overhead. Kadar peratusan yang diambil adalah berbeza antara satu firma dengan satu firma yang lain, bergantung kepada saiz kontrak, jenis kerja, beban kerja, risiko kontrak dan jangka masa kontrak. Maksudnya dekat sini, kadar keuntungan yang setiap company, kalau dia nak masuk tender, dia nak masuk kontrak, nak masuk satu-satu projek, kadar keuntungan dia tak sama. Setiap company tu tadi, kadar keuntungan dia adalah berbeza. Mungkin company Abu ambil 10%, mungkin company Ali ambil dalam 8%. So, kadar keuntungan tu tak sama antara satu company dengan satu company yang lain. Dia bergantung kepada dia punya faktor-faktor yang menentukan dia punya kadar peratusan. Okey. Kadar keuntungan ni tadi kita kira secara peratus. Okey, kita kira secara peratus daripada jumlah keseluruhan kos bahan, kos buruh dan logi. Maksudnya, masa kita buat kadar keuntungan tu tadi, kita buat kadar anggaran kos tu tadi, kita dah ambil kira kos bahan, kos buruh dan juga logi. Kemudian barulah kita campurkan dengan kadar keuntungan secara peratus. Okey, keuntungan yang dikira adalah keuntungan kasar yang merangkumi 2 elemen berikut. Ada 2 elemen dalam keuntungan kasar. Yang pertama ada keuntungan bersih dan yang kedua ada kos pengurusan ataupun yang macam saya cakap tadi lah, kita panggil sebagai overhead. Okey, kita tengok kos pengurusan. Apa yang dimaksudkan dengan kos pengurusan? Kos pengurusan ni adalah kos-kos lain yang ditanggung oleh kontraktor sepanjang proses pembinaan dijalankan. Contoh, gaji, allowance pekerja, sewa pejabat, stor, banking, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, bil telefon, kan? Semua ni kita ambil kira. Nak beli perabot, nak letak komputer, nak beli laptop, nak beli smartphone, nak beli tablet, semua ada kat dalam kos pengurusan. Okey, ada soalan? Okey, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, anda boleh ataupun pelajar boleh telegram saya untuk pertanyaan soalan. Saya akan jawab satu persatu sekiranya ada soalan diajukan. Ataupun boleh juga tinggalkan soalan dekat Google Classroom. Nanti saya akan jawab soalan yang diajukan. Okey, seterusnya boleh terus buat kuis yang telah dinyatakan. Ada 10 soalan. Setiap pelajar kena selesaikan soalan-soalan ni tadi. Kemudian hantar semula ke dalam Google Classroom. Okey, selesai kelas kita pada hari ini. Kita ulang balik. Kita ada hari ini kita belajar berkenaan dengan takrifan. Apakah yang dimaksudkan dengan anggaran kos dan juga kita tengok tadi dasar-dasar kadar bina harga. Okey, saya ulang balik. Kita ada 4 kadar bina harga ni tadi kita ada 4. Yang pertama kita ambil kira kos buruh,
kos bahan, kos loji dan jentera, loji dan kelengkapan dan juga kadar keuntungan dan juga kos pengurusan. So dia ada 4. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, macam saya dah cakap tadi, boleh sertakan ataupun boleh letakkan soalan, boleh tinggalkan soalan di Telegram ataupun Google Classroom. Okay, sekian untuk kelas kita hari ini. Kita jumpa kelas seterusnya pada hari berikutnya. Sekian, terima kasih.